kasih kerana sekali lagi sudi untuk membuat liputan pada isu yang kita rasa amat penting kerana kebelakangan ini, selain daripada cabaran-cabaran biasa yang kita sudah hadapi dan sedang hadapi, yang terkini adalah timbul kerisauan isu makanan. Kita dengar macam-macam cerita lah daripada macam-macam sumber yang kata ada yang panjangnya 2 bulan. Dulu ada juga dia orang kata 6 bulan, lepas tu makin lama makin pendek. Dalam masa sebulan ni dah macam-macam figure yang datang. Ada yang sampai kata 2 bulan, ada yang kata 2 minggu pun ada. Jadi kita ni kat bawah ni memang risau pasal masalahnya kita ni jadi macam pusat aduan tidak rasmi. Semua orang datang duk tanya, kita pun tak boleh nak jawab. Dan kita kalau nak biar saja begitu pun tak kena juga. Jadi kita perlu buat sesuatu. Jadi sudah tentu bila kita ada masalah, kita cari rakan wartawan kita lah untuk membantu. Pasal nampak gaya itu saja solusi yang kita ada sekarang ini untuk menggerakkan satu tindakan. Ya. Jadi sebenarnya saya rasa lah kalau kita lihat dah berpuluh tahun kita ni import makanan. Tak apalah kita import makanan, kita manusia, kita nak makan sedap, nak import lamb chop ke apa benda boleh import. Tapi sekarang ni ayam pun dia kena makanan import juga. Dan untuk berpuluh tahun juga kita diberikan alasan harga ayam naik disebabkan makanan ayam naik. Sama ada makanan tak ada ke, duit Malaysia turun ke, ataupun kekurangan bekalan jagung ke, semua ni lah. Jadi kita di Persatuan Pengguna Islam melihat perkara ini macam tidak berapa logik lah. Pasal sebenarnya kita ada juga kawan-kawan di Indonesia, di Riau, di mana semua ada makanan ayam yang dibuat sendiri. Dan saya tidak fikir makanan ayam ini seharusnya menjadi masalah besar. Pasal kita ni tanah, dia bukan tanah gurun. Dia boleh tanam je hidup. Cuma kaedah ataupun caranya lah. Jadi dengan cendekiawan kita, dengan profesor lah, orang-orang yang bijak, dah ada satu kali tu budak umur 11 tahun pun ada yang telah mencipta makanan ayam tapi diam je gitu. Jadi kita nampak benda ni memang tak kena. Yang akhirnya menjurus kepada kenapa dasar kita ambil mudah. Maknanya tak payah tanam, import. Pasal saya dengar jawab ni kata kalau import lebih murah. Ayam pun import lebih murah. Tapi hari ini ialah mungkin ada kebaikan juga. Ya, peperangan Ukraine ni mungkin ada juga kebaikan kerana ia memberi kita kesedaran. Jadi dengan adanya gangguan perjalanan makanan dan pengimportan makanan ini, kita mungkin menghadapi satu cabaran yang agak besar lah. Maknanya makanan mungkin tak ada, duit ada pun tak ada makanan. Ni duit pun tak ada, makanan pun tak ada. Jadi dua kali jeopardy ya. Jadi kita di peringkat PPIM ni, kita di bawah, kita pun tidak ada apa upaya. Cuma dengan bantuan rakan-rakan media ini, kita harap kita dapat gerakkan, satu, bawa kesedaran, nombor 2, gerakkan kita semua. Pasal untuk puluh tahun kita import sampai kawan-kawan kita di kampung pun, Alia pun beli, daripada Serai pun beli, daripada Vietnam, daripada Indonesia, daripada mana-mana kan. Jadi ini pada saya satu benda yang cukup tidak patut zaman ini ia berlaku, dan kita pun dalam keadaan tak ada duit hari ini kan. Jadi kalau kita tengok Tengku Ghazali ada sebut kan, kat Singapura ada 2 tahun kita punya food security kita macam tak berapa nak ada ni. Dan kita boleh tanya sama-sama kita lah, kalaulah kita terjadi sesuatu, barang makanan tak ada kat supermarket, kita sendiri berapa hari ada
Makanan kita tak tahu juga ada apakah persediaan kita, kerana ini amat besar. Pasal kalau tak ada duit masih boleh tahan. Tapi kalau kalau anak-anak kita tak ada makanan, ini satu benda yang cukup bahaya kan. Dia boleh menyebabkan macam-macam keadaan yang boleh mengancam keselamatan, ya. Jadi rakyat kita semua kena buat sesuatu. Jadi kita melihat, setelah mencari kaedah mana untuk kita melakukan sesuatu ini, untuk jangan tengok ajalah. Pasal sebenarnya saja ni nak share cerita sikit, ya. Di kawasan sini ni saya rasa kita ada 500 pokok mata kucing kot. 500 ni. Pasal saya dah lepas makan mata kucing, saya pun beritahu keluarga, makan lepas mata kucing tu, buah mata kucing tu simpan. Tanamlah, pasal bukannya siapa nak marah pun. Jadi kalau ada buah, nasib baik kot kita tidak untuk buah tempat ni untuk kita bertanam kan, rambutan yang kita cuba tanam. Tapi di sini tidak ada kurang budaya macam tu. Maknanya kita tidak diajar pun. Kita tidak diajar. Sistem pendidikan pun tidak mengajar. Tapi benda ini, saya ingat di Kelantan ada satu kes banjir, orang lari naik bukit naik lagi bukit, akhirnya naik pokok. Naik pokok, air kat bawah, nak makan tak ada, akhirnya ceritanya dia orang sampai makan kulit pokok. Ni di Kelantan ni. Jadi kalau ini terjadi, maknanya rugilah kita. Patutnya kita akan buat sesuatu. Jadi hari ini ni tujuan kita adalah bawa satu kesedaran dan juga buat sesuatu segera. Pasal mungkin kita ada 2 bulan, mungkin kita ada 3 bulan, tapi maknanya kita dah boleh buat segera, tak payah balik ni. Maknanya kita nak dengan berita-berita yang tuan-tuan keluarkan ini akan membawa gerakan supaya buat sesuatu, tanam sesuatu. Pasal ia boleh dilaksanakan. Saya alhamdulillah kat rumah ada pokok ciku, pokok mata kucing, pokok starfruit, limau, cili, halia, serai, memang semua ada. Jadi sekali saya balik, isteri saya cakap, ini semua yang kita tanam dan makan. Jadi alhamdulillah lah. Jadi ada orang kata, yalah you ada tanah. Tapi sebenarnya saya duduk di tingkat 40. Pun ada hasil, tanah kecil pun boleh tanam cili, bukan susah. Serai, halia memang mudah. Jadi hari ini kita menyeru biar kita bawa perubahan. Tak kisah apa jadi pun dengan kerajaan ke, election ke apa, kita rakyat tentu nak kena makan juga. Rakyat perlu makan dan perlu kita menyediakan persediaan untuk buat sesuatu untuk menjaga keluarga kita, ya. Jadi hari ini nombor 1 lah, kalau kita ada kat rumah, kita tanam dekat rumah. Contohnya yang antara tanaman yang saya diberitahu yang mudah adalah jagung. Tanam jagung. Kalau jagung tu tak elok untuk orang makan, tak baik untuk orang makan, kita bagi ayam makan. Kong-kong ayam ada makan, kalau jagung tak elok pun, ni ayam pun tak ada makan. Kita nak makan ayam macam mana? Jadi kita harap kita dapat bawa perubahan ini. Kawan-kawan semua kalau dapat, maknanya kita nak bawa kesedaran ini supaya kita bertanam, kita pilih beberapa, kita minta kepada saya pun ada jumpa KSU pertanian baru ni pun nak minta dia mungkin bagi benih, bagi whatever lah, baja ke yang boleh, tapi kita kena buat terus. Maknanya hari ini kalau kita ada biji rambutan pun sajalah, semai saja. Tapi kalau kita untuk merancang jangka pendek ini, kalau kita boleh tanam jagung saya rasa 3-4 bulan sudah ada hasil. Tanam ubi kayu, ya, tanam ubi keledik, tanam ulam raja yang senang-senang hidup ni, senang sangat hidup. Pasal kalau saya di tingkat 40 boleh tanam, saya tak fikir kawasan macam ni kita patut biarkan kosong, dan saya rasa dalam Islam pun mungkin tak kena, maknanya mungkin jadi berdosa kalau tanah tidak ditanam. Dan sebenarnya dalam proses kita orang mencari tanah ni, mana-mana tanah ni. Jadi saya jumpa kawan-kawan saya kata, ni tanah tak tanam ni berdosa. Jadi dia orang bagi tanah, tak apa kau tanam. Jadi kita mungkin kena macam tu lah, pasal benda ni amat penting ni, ya. Jadi kita minta hari ini sekolah-sekolah, apa salah tanam? Tanah ada, masjid, surau. Kalau satu masjid tanam, saya rasa 10 pokok rambutan pun banyak. 10 pokok sukun ke,
Pada biar kosong, tak ada sebab nak biar kosong dan nak tanam. Bolehlah tanam orkid, tapi orkid tak berapa boleh nak makan saya rasa kalau sesak-sesak. Ya, dan kita punya bil untuk makanan cukup tinggi kan. Jadi pokok kelapa pun mungkin boleh tanam, kelapa pun senang. Di Terengganu saya banyak ambil pokok buah kelapa tu, dia orang letak je hidup lah. Jadi kita harap college ataupun universiti ataupun mana-mana kawasan lapang ini dijadikan produktif untuk kita. Dalam kita menghadapi cabaran, tak tentu macam-macam ni cabaran ni. Cabaran hari ini perang kat Ukraine, tapi macam-macam ni cerita kat belakang ni. Kawan-kawan kita ada sesuatu dan benda ni tidak rugi dan sudah tentu tidak berdosa ya. Jadi kita pun bercakap dengan TNB pun kita cakap, maknanya kita minta tanah-tanah di bawah TNB tu bagilah. Mungkin syarikat pun boleh buat. Tapi ceritanya kita nak ada hasil yang boleh digunakan untuk menampung keperluan kita supaya kita tidak kelaparan. Ya, tanah majlis. Walaupun kita tahu sekarang ni majlis tidak tanam. Kalau patutnya ke satu kawasan di Putrajaya, okey tanam mempelam aja. Jadi juga tak ada apa benda masalahnya. Tapi kita tak buat. Jadi ini yang kita harap kita buat sesuatu, kita ubah. Ubah macam tempat Abang Ibrahim. Kawasan dia tepi mana tanam je lah. Supaya ada sesuatu yang hasilnya. Mungkin tidak sekarang. Mungkin 2-3 bulan, mungkin 2-3 tahun. Tapi adalah hasilnya kan. Pada kita tanam lalang. Jadi kita juga akan bawa cadangan kepada pihak kerajaan supaya tanah-tanah yang ditanam ini, contohnya tanam jagung, dia boleh beli jagung. Satu puntung 10 sen. Tak tahulah 20 sen ke. Jadi dia boleh collect. Banyak ni orang tanam, orang tak ada kerja apa-apa. Baik tanam. Maknanya ada diambil dan dia proses lah jadi makanan ayam ke makanan orang ke, tak kisahlah. Jadi ini ni untuk kita mengatasi, pasal kita risau saja pun tak jadi apa juga. Baik kita buat sesuatu. Dan insya-Allah ia membawa kesan positif kepada kita. Kita ada sesuatu yang kita buat. Yang kita cadang ni jangka pendek, tapi jangka panjang pun nak juga buat. Ya, mungkin yang kata padi huma pun bagus juga. Ini kita harap universiti pun datang dan kita harap juga dengan berita yang tuan-tuan bawa, tuan-puan bawa ini akan membawa mereka yang hendak buat sesuatu bersama. Mari kita buat sesuatu tanpa kita mempunyai red tape yang macam-macam yang sukar nak dilakukan ya. Jadi jadi siapa-siapa yang ada tanah yang pada kosong dan mungkin kita bertanggung dosa, baik kita cadang okey, kita boleh ada tempat pengumpulan maklumat. Jadi di sini kita harap kita buka siapa-siapa yang ada apa benda bawa ke sini. Jadi mungkin orang ada tanah nak cadangkan tanah tak payah, okey ambil. Dan orang yang nak mencari tanah pun boleh jumpa. Jadi kita buat matchmaking untuk kita melakukan sesuatu pergerakan rakyat. This is pergerakan rakyat dah ni. Jadi kita biasa-biasakan, budayakan satu kaedah untuk kita ke hadapan, bukan setakat menunggu bantuan kerajaan. Kita pun dah lama sangat dah. Maknanya kerajaan buatlah, kerajaan nak tolong kita amat alu-alukan. Tapi sementara itu rakyat kena buat sesuatu untuk bawa perubahan ini ya. Jadi baru ni saya pergi, kita ada juga kebun kita dekat Sungai Bonus, dekat Bernama tu. Saya tengok macam-macam. Saya punya pokok durian pun dah tinggi sedari kita ni ha. Dah tanam dulu dah 5-6 bulan dah besar. Jadi di tepi sungai ni tak ada benda, kosong macam tanah, tak ada siapa buat apa pun. Jadi kita pakat dengan Bandan Raya masa tu. Bandan Raya ialah ditolong dia, Datuk Bandar pun datang tengok. Jadi apa salah kita tanam sepanjang-panjang sungai ni pun begitu banyak pokok boleh tanam. Ulam raja lah, serai, halia, daun pandan, apa benda kan kita buat sesuatu. Jadi kita harap usaha kita kali ini memberi sesuatu kepada rakyat untuk buat sesuatu dan belajar-belajar berdikari untuk kita melindungi diri kita daripada keadaan yang mencabar inilah. Okeylah, katakan tak ada kelaparan, barang semua ada. Tak ada dosa pun, tak ada, elok je pokok hidup. Jadi ini pandangan kita lah. Jadi kita harap pihak kerajaan, majlis ke agensi-agensi berkaitan boleh sama-sama kita turun padang dan mungkin persatuan penduduk ke, mari kita buat sesuatu, kita gerakkan. This is gerakan rakyat lah. You nak say anything before kita buka soalan? Boleh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad. Saya difahamkan yang PPIM ingin melancarkan kempen yang boleh kita panggil kategori satu slogan, rakyat tanam untuk hidup. Dan kita bukan mengisyorkan, kita menggalakkan rakyat untuk berusaha berdikari sendiri dan menggunakan tanah-tanah kosong yang ada untuk menanam pokok-pokok yang boleh mendatangkan manfaat untuk keluarga. Seperti apa yang Datuk sebut, mungkin boleh mula dengan jagung, ubi, keledek, serai dan seterusnya. Tetapi kita juga nak menggalakkan majlis-majlis agama Islam yang mempunyai banyak tanah wakaf untuk menggerakkan asnaf-asnaf untuk menanam. Kita juga nak menggalakkan Dewan Bandaraya yang di bawahnya ada banyak tanah-tanah tepi jalan yang ditanam dengan pokok-pokok yang tidak mendatangkan hasil yang boleh digunakan. Kalau kita pergi ke Singapura misalnya kata di estate HDB, mereka tanam pokok manggo, mereka tanam pokok rambutan, pokok cempedak di estate. Bila saya pergi ke Morocco, saya tengok jalan-jalan semua ditanam dengan pokok-pokok yang mendatangkan kebaikan. Ya, tapi kita di sini dasar kita banyak highway kita tanam pokok-pokok yang pokok hiasan. Kita tidak mempunyai pemikiran untuk tanam benda-benda yang mendatangkan kebaikan secara terus kepada rakyat. Jadi dasar ni nak kena tukar lah. Tapi itu kerajaan lah. Kita tahu nak suruh kerajaan buat apa-apa juga susah. Jadi kita biarlah rakyat, kita galakkan rakyat untuk berdikari. Kita walaupun dalam pasu, pokok cili boleh hidup dalam pasu, pokok serai boleh hidup dalam pasu. Saya di rumah tanam halia di pasu, tanam lengkuas, cekur, semua boleh tanam dalam pasu. Kalau tak ada pasu, plastik bag yang hitam tu pun boleh. Jadi kita nak galakkan supaya rakyat mula tanam. Satu kempen, satu gerakan supaya rakyat mula menanam untuk kehidupan yang sangat mencabar. Kita tak tahu stok makanan kita berapa bulan, kita tak tahu. Tapi yang kita tahu tak begitu banyak lah. Kita tak tahu apa yang sedang berlaku di tahap antarabangsa. Nampaknya sangat merisaukan. Jadi baik kita bersedia. Itu dia. Terima kasih. Okey, sikit antara maklumat yang kita perolehi juga, polisi-polisi di setengah kementerian ini dipengaruhi oleh kartel. Pasal kalau import adalah bisnes lebih. Kalau bela lembu banyak kat sini, ada orang kata yang ikut kajian, harga lembu ni sebenarnya tak mahal kalau nak ikutkan. Tapi kalau dah ada kat sini, nak import, tak jadilah importnya. Jadi pergerakan ekonomi itu pun dipengaruhi oleh kartel-kartel yang besar ini, supaya kita ni ikut je apa yang dia itu, dan dia terus buat duit macam biasa je. Jadi kita harap kita keluar, rakyat keluar, yang untuk sendiri-sendiri kita buat sesuatu. Dan kalau lah katakan ada 5% saja rakyat di luar sana, kawan-kawan kita di luar sana buat ni, saya rasa impact boleh nampak. 5% dia. Ini kita saya beli ulam raja tu dulu, seikat kecil tu RM2. Nak tanam dalam pasu tu, dia beria ditumbuh, jadi rugilah. Jadi kita nak ubah. Ceritanya nak mengubah, ceritanya nak juga dasar ini dilihat kembali, dan kita minta mungkin pihak universiti boleh buat kajian, dan mungkin kementerian juga boleh meminta mereka buat kajian kepada
dasar yang boleh menjadikan kita produktif. Kadang-kadang benda kecil ini nampaknya kecil tapi implikasi dia cukup besar. Okey, saya jumpa Profesor Madeline. Dia kata di Jepun, di family Jepun ni dia satu dasar dia orang. Dia pegang satu budaya. Biar jangan ada pembaziran walaupun sebiji nasi. Cuba bayangkan. Apa dah hal? Bukan sebiji nasi boleh bawa apa-apa ke? Tak mungkin. Tapi sebiji nasi tu yang kita amalkan dia jadi budaya. Pasal orang yang daripada family tu dia jaga. Bila dia jadi pengarah pun dia jaga juga. Bila dia jadi menteri pun dia jaga. Habis menteri kita dia mewah. Dia ada semua-semua. Jadi benda ini mungkin tidak terkesan. Jadi kita nak mula dasar ni sebenarnya di rumah. Maknanya kita harap dengan tulisan tuan-tuan dan puan-puan ini dia membawa kepada sedikit kesedaran, tak apalah. Jangan pembaziran. Kan kalau kita sebiji nasi kita tak buang, tentu kita tak membazir. Kita didik. Tapi kita selama hari ini mungkin disebabkan kita senang, kita tidak terfikir. Jadi mari kita buat sesuatu. Kita nak satu gerakan yang boleh membuka mata semua ya ke arah kita berbuat sesuatu yang produktif. Dan terbaiklah untuk mendidik diri kita. Dan kita kalau boleh janganlah pada mereka-mereka yang di luar sana yang sama ada di kementerian ke, di jabatan ke, kalau boleh kaji balik, jangan ikut pengaruh yang beri ataupun dibawa oleh kata-kata ini yang membawa keuntungan luar biasa kepada mereka. Terima kasih. Ada soalan kalau nak? Datuk, saya nak tanya. Cadangan Datuk PPIM ni untuk menggalakkan orang ramai untuk bertahan di rumah sendirilah. Adakah cadangan ni disebabkan PPIM dah tak sanggup nak berperang dengan kartel untuk berjuang menghadapi mereka? Adakah ini satu bentuk kekalahan supaya rakyat? Dia bukan kekalahan. Itu nak mencari jalan nak menang. Dan dia memanglah kita tengok pada kita tak buat sesuatu. Pasal kita ni sentiasa dalam rugi. Dan satu dalam rugi bila kita tidak berbuat sesuatu yang terbaik untuk mengubah diri kita. Pasal peluang ada, mana bom pun tak ada, apa pun tak ada. Baik kita tanam pokok, pasal masa kita pun banyak. Jadi kalau tanam pokok mungkin boleh sihat, mungkin boleh berbakti kepada tanah, dan benda ini pun bukan benda baru. Dan saya rasa amat boleh membawa kesan positif kepada kita lah. Cuba tengok. Sebenarnya benda bajukan Mama FGV buat makanan ayam, tapi jual mahal. Hari-hari kita mula cukup ayam ni kita kontrolkan. Kenapa tak kontrol makan ayam supaya ayam tu buat? Kita jual kat luar. Okey. Agensi kerja Mama misalnya. Dia tak makan orang yang ramai, tak bela, dia bela pula Thailand supaya mahalkan harga. Begitu kat ikan kembung kat Terengganu harga berapa? RM4. Tak ada. Kat Pasar Borong Apa? ikan kembung. Terengganu tak ada kembung sebab Pasar Borong juga yang mahal. Oh. Jadi agensi kerajaan ni lah yang bertanggungjawab. Okey. Saya setuju, tapi agensi kerajaan dah lama kita bercakap. Pasal kita pengaruh kita tak ada, kita tidak ada apa. Sekarang apa AP ayam? Dia tak ada. Dekat Siam tu penuh ayam. Ramai orang pergi dekat Siam beli ayam. Murah ayam. Jadi inilah yang kita tanggung. Pasal AP tu duit. Itulah dianya, macam itu kan mata sensitif Kau kan. nak AP, siapa pergi? Kau nak AP lagi. Kau nak AP lagi. Orang jual ayam cari AP lah. Tambah sekali orang menang. Bukan malah kau tu. Pasal AP. Dan AP tu duit, punca duit. Saya banyak ada kawan-kawan yang ada AP macam-macam. Gandum, AP gula. Jadi Tak siap pun lah. jadi udah lah tu. Maknanya kita biar kita buat Agensi ni. kerajaan tu yang berkuasa. Agensi kita tak ada kuasa. Maknanya ini perlu balik pada rakyat. Rakyat buat, kalau rakyat buat, dia pun buat juga. Pasal rakyat ni pun yang dalam kerajaan pun rakyat juga. Jadi Ya, pasal duduk kerajaan pegawai je di pengarah ni, lepas tu AP, bukan nak AP apa, kau bayar apa? itu subjek lah. Beginilah. Lepas tu orang ramai dah. Apa ni selama ni? Betul. Selama ni kita bergantung pada kerajaan.
Dan hidup kita juga terjejas dengan sikap ni, dasar-dasar sekumpulan peniaga-peniaga yang dipanggil kartel. Jadi kita ni dah bertahun-tahun lemak sampai kita ni berharap gantung teramat sangat. Ya, kalau apa-apa yang tak betul kita harap kerajaan. Kalau apa-apa tak betul kita harap kerajaan. Ya. Jadi apa yang kita cadangkan supaya rakyat sendiri memulakan satu gerakan demi rakyat. Ya, people for the people. Ya. Kalau kita nak sentiasa berharap kerajaan akan selesaikan masalah kita, kalau dia selesaikan, dia bantu, baguslah. Ya. Tapi biarlah kita memulakan sikap nak suruh tukar tu lah. Menolong diri kita sendiri. Dan kita buat je dulu. Tak buat apa, dulu. kerja nak tolong-tolonglah. Kita mula Kerja nak cakap tolong-tolong. maknanya. Tapi saya faham tanah lagi ke bawah TNB. Itu maknanya positif lah tu. Dia TNB pun boleh. Maknanya kita boleh bakat okey ambil buat satu syarikat apa 10 20 orang tanam apa TNB. Ya. Ya, okey. Dan jagung boleh lah. Tak jagung. Ini pula banyak lagi berapa ni marahlah apa. Jadi memang betul. Jadi sebenarnya even kita nak cadangkan jadi pusat pembelian pun mungkin kita kalau kerajaan tak buat, kita kena buat. Maknanya ini barang-barang orang boleh hantar kat sini lah. Jadi tak payahlah kita beli jagung import untuk ayam. Yang kita punya import. Jadi kita tak maulah import lagi dah. FTV. Import? Import. Dan dia kena beli daging kita, jagung kita. Ya, Contohnya. baik. Okey? Datuk mungkin ada cadangan kepada kerajaan lah dengan Irah nak tubuhkan mungkin satu badan untuk galakkan kepada cadangan lah. Dia sebenarnya inilah kita minta tolong media. Kita mana nak cakap seorang bukannya dengar sangat pun. Kita tak ada benda. Kita ni kalau tak ada dibawa ke depan, maknanya benda ni akan tak jadi apa lah. Dengan adanya daripada media push, jadi dia pun bersalah tak jawab. Dia buat lah, contohnya gitu. Dia buat alhamdulillah. Ini dekat majikan. Ikan jual murah, RM10 dia pergi marah, tak boleh jual kat bawah makan. Pasal tani tu tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau boleh kita nak minta sokongan daripada NGO lain. Samalah, bersama. Bila koperasi, kita ajak rakyat kita bersama. Kita biarlah kita mula satu gerakan rakyat. Ni bukan gerakan politik. Bukan, kita ada kena mengenai politik. Kita mula gerakan rakyat. Untuk betulkan. Saya nak bagi contoh sikap rakyat lah. Kita tahu Jepun, dia satu negara yang tanahnya sangat mahal. Ya. Tetapi bertahun-tahun Jepun telah meletakkan ban daripada pengimportan beras. Dan kalau beras nak diimport ke Jepun, tarifnya begitu tinggi. Kenapa? Sebab dia kata beras itu membina jati diri bangsa. Jadi walaupun beras Jepun harganya mahal, orang Jepun beli beras Jepun. Kalau kita tengok pembangunan ini kumpulan Equan. Kalau kita tengok dulu produk-produk dia mahal dan kurang baik. Tetapi kerana orang-orang dia telah sokong produk-produk ini, syarikat itu naik. Jadi kalau tak ada kesetiaan rakyat kepada barang-barang dalam Malaysia, walaupun barang-barang kita ni sedikit mahal, tapi bila kita setia, kita akan bangunkan industri tempatan. Jadi kita nak kena ubah sikap kita, mementingkan diri kita. Kita nak kena ubah sikap, pentingkan diri kita. Kita tanam, kita gerakkan kempen ini oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan kita seperti kita kan tadi, kalau kerajaan tolong, alhamdulillah bagus. Tapi kita walaupun kita berharap, tapi kita kata biar kita mulakan. Kita buat lah. Kita buat. Kita kat rumah kita boleh tanam cili 2-3 pokok pun tak apa. Buat sesuatu. Nak jadi penyebab kan. Nak jadi kita nak membiasakan, membudayakan sesuatu. Jadi benda ini dia kena ke arah pembinaan budaya baru. Ya.
Selama hari ni semua makan pun ya Allah buang banyaknya, bukan main kan. Dan kita pun tak kisah juga sampai bulan puasa 200 lebih pun ada satu kepala. Dan dia pun tak malu pergi makan kat situ. Walaupun dalam keadaan negara yang macam-macam tu, pasal dia dah ada duit, apa dia kisah. Jadi benda-benda ni yang kita nak bawa kesedaran ni. Dan attitude ini perlulah dia panggil apa? Tabiat ke apa? Tabiat lah. Tabiat kita nak kena ubah. Kita kena sedar diri. Mengandung ada tak payahlah. Pasal saya ada kawan-kawan family yang ada berduit. Tiap-tiap minggu dia orang ni bawa family dia pergi makan ke hotel 5 star, 6 star ni. Bayar tiap-tiap minggu tu, weekend tu 7-8 ribu bil makan saja dekat hotel. Sekali makan. Jadi tak payahlah budaya ni, saya rasa dah tak sesuai lah dengan kita. Kita kena realistik, kita kena insaf lah sikit. Ya. Kita ada banyak taman-taman perumahan. Dan dalam taman-taman perumahan itu ada tanah. Tiap-tiap taman perumahan itu ada tanah. Jadi persatuan-persatuan penduduk misalnya kata boleh sepakat menggunakan tanah-tanah ini untuk tanam. Dipanggil community garden. Ya. Adalah sesuatu nak makan. Ada yang satu. Macam di Britain, di US, diorang ada community garden. Ya. Kalau macam katalah satu-satu taman tu dia ada tanah yang selama ni tanam dengan pokok-pokok bunga misalnya kata. Keluarkan pokok-pokok bunga itu, tanam pokok-pokok yang mendatangkan hasil yang boleh makan. Wujudkan community garden. Sayur-sayur ke apa-apa. Kalau kita buat macam ni, dia bukan saja mendatangkan makanan tetapi dia mengeratkan silaturahim antara ahli-ahli masyarakat. Jadi dan dia boleh dapat makanan yang organik. Jadi mula gerakan kita sarankan persatuan-persatuan penduduk untuk menggerakkan inisiatif membina community garden. Community garden dalam taman mereka. Ya, sebab usaha ini dapat membantu kos sara hidup sikit sebanyak dan juga mengeratkan silaturahim antara ahli dalam apa? Community, dalam masyarakat dan komuniti itu. Ya. Banyak kalau di Kuala Lumpur ni banyak taman-taman yang semua taman tu satu taman dia macam tu. Dari taman dengki. Tak apalah, yang dengki tu biarlah, tak usah. Campur je ada ada betul. Ada, memang ada, tapi tak apalah. Yang ada tu yang 95%, tinggal 5% tu je. 5% dia buat dia ada apa? Ini sebelah rumah tu pun parking pun. Ya, itu pasal tak jumpa, jangan jumpa. Ya, itu sebab tak ada silaturahim. Dia tak ada silaturahim. Jadi kalau ada silaturahim, ada usaha silaturahim, benda-benda macam tu akan jadi lebih baik. Kita cubalah. Nak gerakkan, nak bawa perbezaan baru ni. Dia sebenarnya mana PPIM mengarah supaya fikir orang ramai fikir. Mana fikir jaga gaduh. Iyalah. Ni berkati MB tanah ada marah. Telefon TB ni apa ni budak tanah ada. Tak apa. Okey. Kita harap macam itulah. Kita cuba. Kalau tak dapat apa ni, kita nak cakap berjaya pun ini usaha. Kalau kita buat 10, kalau dapat 1 pun tak apalah dulu. Jadi kita cuba usaha. Baik. Okey? Itu mungkin kalau kita lihat daripada skala kecil, individu per individu, komunitas ataupun NGO. Tapi kalau kerajaan mungkin ada sedikit galakan ataupun penekanan cadangan yang lebih tegas. Ya. Untuk kerajaan kaji dan juga bukan sekadar kaji tapi bertindak untuk buat sesuatu dekat tanah-tanah terbengkalai. Ya, terlalu banyak. Mungkin dia punya kesan boleh kesan positif pada ekonomi rakyat juga. Ya. Dan memang sebenarnya tanah banyak. Contohnya, jangan cakap lain, Baitul Mal punya tanah wakaf pun kosong. Kosong 30 tahun nama Marim. Kita buat rumah. Lepas tu rumah mak tak jadi tu, tak yang satu tu. Dari tu tanah Baitul Mal sampai kubur. Yelah, tak apalah bang. Kalau dia tanah nak naik rumah tak apa. Ni rumah pun tak ada naik lalang. Naik rumah. Dia rumah murah siapa? Cina tu. Pasal mana? Iyalah, jadi ini yang kita nak harap dapat diubah. Mana kita cuba, tak ada apa. Kita apa kepentingan kita? Kita di PPIM tak ada kepentingan. Kepentingan kita nak benda ni maju. Kita bawa perubahan. Jadi adalah contohnya kawasan perumahan yang tak siap pun banyak. Dan kita tanam jagung ni bukannya 6 tahun. 6 bulan. Cukup 6 bulan biarlah dia nak tanam. Pada saya semua biar tanam. Nak tanam lah.
Pasal bukan kita tanam pokok apa ni, pokok jati ke, tanam sayur-sayur ni nak jadi apa, ambil angkat lah, tak ada benda. Benda yang tidak seharusnya menjadi besar. Pelik juga tanah kosong. Buat kedai. Buat saya tu. Baitul Mal. Dah sekali YB kata bila nak bangun dia mengenai. Bila bangun kedai tu buat. Apa siapa nak ini sikap lah. Pada saya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sama ada Baitul Mal ataupun dalam kerajaan sendiri, pekerjanya, anggotanya adalah daripada masyarakat kita yang tak bertanam juga tu. Yang tak buat apa-apa, yang jadi kita mana tersekuti. Punya luas tanah sana. Seorang game mereka dia buat report. Siapa buat report? Ya, okey. Ada lain. Yalah, nak buat macam mana bang? Lepas tu nak kena ubah. Jadi kita harap orang tu sendiri. itu betul. Jadi itulah kita harap sikap ini ada pembaharuan. Kadang-kadang saya biasa cakap orang kita ni nak tunggu raksasa ke baru nak berubah. Raksasa turun kena datang Ultraman baru berubah. Jadi kita harap apa yang ancaman yang ada ni bawa perubahan kepada kita. Jadi dia akan bawa perubahan, dia akan. Kedai siapa ibu reporter buat kedai kopi? Hujung ke? Orang kau pilih. Lah saya tanya bila Kementerian Belajar nak buat rumah? Nak buat sekolah. Tunggu ya, buat sekolah lagi kan? Okey. Lagi dulu. Tak, dia memang macam tu. Saya share sikit pengalaman ni. Saya duduk di Bukit Gasing. Ada satu tanah tu, tanah KDN. Nak buat balai polis. Jadi sebelum buat balai polis tu, tanah tu penuh lalang, orang buang sampah, anjing lah. Saya ingat memang tanah tu pun ada lagi, boleh tengok. Jadi datang satu nyonya, di-clearkan tanah ni, tanam pokok-pokok benda. Itu orang pilih. Bandaraya datang masa tu, suruh ni. Padahal kalau kita airport, bandaraya, itu tanah bandaraya, bandar KDN, airport KDN, tak dapat duit. Jadi tak tahu, itulah cerita dia. Maknanya, inilah sikap tadi. Yang dia nak sibuk tu apa? Benda tak ada berdosa kat siapa-siapa. Kalau tak ada apa, pokok tu pun tak ada apa. Ni anjing-anjing liar penuh, kotak-kotak sampah. Jadi kita tengok dan kita bawa kes ni. Tapi Alhamdulillah, bila kita dah bawa, jumpa dengan apa ni, dulu pengarah di BKL, dia pun beritahu, tak payah kacau, biarlah tanah tu gitu. Jadi, ini yang orang sikap-sikap ni tadi, dia tengok orang dengki. Jadi, tapi tak apalah. Yang dengki-dengki yang kita nak buat adalah masa depan kita. Ini untuk melindungi diri kita lah. Ya, jadi, kita harap kita dapat bawa perubahan, kita mula. Maknanya kita ni kena memulakan. Maknanya setengah-setengah heroin kita ni balik. Macam bukan tak keluar Elan tanam bunga di rumah, flat di rumah. Ya. Kau tengok Elan Atin. Tapi flat kan tutup. Tengok kita lain. Tanah terbiar tu Elan Atin buat. Tak apa, ini dia kira sesi baru. Sesi baru. Kita galakkan. Kita galakkan pembulaan satu gerakan rakyat. Kita galakkan satu gerakan rakyat untuk menanam, cocok tanam di atas tanah-tanah yang mungkin tidak mendatangkan masalah. Tanah-tanah sendiri. Tanah sendirilah. Lepas tu tanah yang tak pakai kan. Tanah-tanah di taman. Dan jangan pergi tanam dalam rumah orang pula. Tak. Tanah-tanah common dalam satu taman tu dia ada common. Tanah-tanah di masjid, tanah-tanah di church, tanah-tanah di sekolah. Dan ni surau-surau pun saya rasa tak ada surau. Ya. Kita mulakan masjid satu lah, suruh masjid yang buat lah. Kita mulakan satu gerakan rakyat. Dia pengen ada buat kedai, sewakan orang. Ya, kalau sewa tak apa. Kadang-kadang yang kosong tu. Yang kosong. Banyak. Masalah dia orang ramai buat. Okey. Siapa buat tu? Okey. Terima kasih. So, terima kasih Daun Keladi lah. ATM tadi tengok buka. Betul buka, Elan tutup. Ini Elan tutup. Habis tu sikap orang tu dia nak kena Biro Tata Negara pun tutup. Elan tanah terbiar, tanam bunga. Lepas ni PPIM ada buat perbincangan ke dengan mana-mana agensi? Tak, kita buka hari ni dengan ada berita-berita yang tuan-tuan keluarkan ni, dia akan bawa kesedaran. Itu kesedaran.
mulakan sesuatu. Tapi ini tak boleh nak tunggu-tunggu bulan-bulan. Ni maknanya esok kau pergi tanam belakang rumah contohnya. Jadi kita nak gerakkan yang positif, produktif, immediately. Tak ada nak tunggu-tunggu, tak pasal nak tunggu. Sebab kempen macam ni dah kerap kali Betul? orang minta, tapi nampaknya rakyat sendiri. Ada sebab itulah kita jadi kena ada. Sekarang kita buat. gerakkan rakyat. Kita bukan gerakkan kerajaan. Kita nak gerakkan rakyat. Sebab masalah lama-lama ni tak berjalan kerana rakyat. Sekarang kita pergi kepada rakyat. Bersamalah. Bersama. Barang mahal Redha untuk rakyat. je, dia redha je. Tak apalah ujian Jadi, dia. biar kita gerakkan untuk diri kita. Itu kita kata tanam untuk hidup. Ya, kita gerakkan untuk diri kita. Okay. Ya. Okey, saya nak tanya soalan. Okey, macam Datuk Seri cakap, ini adalah gerakan untuk memulakan rakyat kan? Ya. Jadi macam mana pula pandangan Datuk tentang backlash daripada netizen? Mungkin ada yang tak menerima cadangan ini sehingga sebab mereka ingat mereka ada bantuan daripada kerajaan. So kenapa mereka nak bergerakkan benda macam ni? Okey, first level, bila berita-berita ini keluar, ada saya ingat maybe 10-20%, at least 30% orang yang terima. Bagus ni, kita buat sesuatu. Mungkin daripada 10% tu, daripada 20% tu, 10% buat sesuatu. Itu untuk permulaan. Kalau netizen tak ada masalah. Kita pun tidak ada paksaan. Kita nak galakkan saja, nak galakkan budaya baru yang boleh buat sesuatu. Kalau sokong bagus, tak sokong pun tak apa. Kita tak ada paksaan. Yang tak sokong tu, yang kata Tak itu, apalah, kata ini, biarlah. tak apalah. Tapi bila harga dah naik, dia beli serai satu ikat sampai RM5, biarlah disedar. Kan? Kalau dia kata sekarang, Masalahnya, serai depan rumah dia beli kat serai. Dia tak dia musim raya. Pak saya tu, tanya, siapa? Dia beli kan RM30 kedai. RM30 apa? Ya. RM30 setengah. Serai. ya okey. Pasal apa malah cabut? Malah macam. Dia tak apa. Yang malas tu biarkan. Yang orang ni sama je. Bagusnya tanam bunga ambil kiri rumah aku nak buat. Tak ada. Komplain tanam kiri orang. Ini apa ni? Tanam pak. Okey. Ya, okey. Sikap Tak orang apa. manusia tu buat. Ya. Dari okey. sikap saja. Kita cerita pasal sikap. Ini ada soalan lain. Kalau dapat sikit perubahan pun tak kisahlah, mula dengan Ya. sedikit. Dan kita suruh mak bapak ajar anak-anak biasakan diri dengan alam sekitar. Dari mana? Ada metro. Aaron Metro. Okey. Terima kasih. Daun keladi macam saya sebut tadi. Tapi ada apa ni? Dia ajak makanan sampai nasi lemak yang best tu. Tak ada. Okey. Terima kasih.